banyak isu hari ini yang berputar di dalam negara. Saya ambil masa sikit untuk menjawab beberapa isu. Pertama sekali saya nampak berlakunya pertikaman lidah. Ramai yang risau tentang berlakunya pertikaman lidah di antara pemimpin UMNO, pemimpin DAP yang menyebabkan ada kepimpinan Barisan Nasional, kepimpinan Pakatan Harapan, khususnya DAP yang merisaukan banyak pihak. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, tak perlu nak bimbang sangat, kerana mereka-mereka yang mengeluarkan kenyataan yang mengguris, khususnya lah kepada teman-teman UMNO, saya nak mereka ni faham bahawa setiap kenyataan yang keluar daripada pemimpin-pemimpin pakatan yang bab seperti Luzgan ini, semuanya ada kepentingan peribadi, kepentingan peribadi. Kalau sebelum ni kita pening kepala melayan Profesor Ramasamy, kita pun tahu bahawa beliau dia fikir tentang soal peribadi dia. Dia risau takut dengan kehadiran kerjasama UMNO di Pulau Pinang, maka jawatan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang ni akan berpindah kepada UMNO, bukan lagi ke tangan dia. Ini kita boleh fahamlah kenapa beliau mempunyai rasa tak senang, tak selesa bersama dengan bila Pakatan Harapan bersama dengan UMNO. Sama juga dengan Lim Kit Siang ni, saudara. Lim Kit Siang 2-3 hari ni bertikam lidah dengan Datuk Fuad Zakasi. Saya nak komen sikit lah. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa Lim Kit Siang ni, saudara, dia juga antara orang yang bab kata orang tu rugi. Rugi bila kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kenapa Lim Kit Siang rugi, tuan-tuan? Kerana hari ini, saudara, Alhamdulillah, Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Zahid telah pun berjaya meyakinkan Kabinet betapa perlunya kita menubuhkan RCI berhubung dengan dakwaan Tommy Thomas. Tuan-tuan, ini sedikit sebanyak akan menjejaskan kedudukan pemimpin DAP. Bukan DAP sekarang, tuan-tuan. Ini kena faham. Itu sebab kita nak beritahu. DAP sekarang ni tak ada masalah. Tidak pernah memberikan masalah kepada kita dan sebagainya. Cuma ada pemimpin DAP lama yang ada sedikit rugi sekiranya kerjasama ni berterusan. Sebab apa, tuan-tuan? Kabinet lah sekali bersetuju untuk RCI terhadap buku Tan Sri Tommy Thomas, iaitu bekas Pegawai Negara bernama Justice in Wilderness. Buku ni kenapa yang kita sibuk sangat nak buat RCI tentang buku ni? Kerana di dalam buku ni, tuan-tuan, ada 17 pertuduhan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas yang menceritakan bagaimana kedudukan hakim-hakim dilantik tidak melalui proses Judicial Appointment Commission. Dan tuan-tuan pun masih ingat, orang yang pertama yang mendesak supaya Tan Sri Raus, Tun Raus meletakkan jawatan Ketua Hakim Negara ialah Lim Kit Siang. Jadi kalaulah buku ni, saudara, RCI dibuat dan didapati benar, bila disiasat nanti akhirnya akan terbongkar tentang rancangan perjumpaan Zainul Zakaria, Tommy Thomas dengan Tun Dr. Mahathir. Sebelum mereka memenangi pilihan raya umum yang ke-14, Zainul Zakaria dan juga Tommy Thomas dah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir berbincang tentang soal 1MDB. Jadi, saudara, memang mereka merancang untuk mendakwa Datuk Seri Najib. Ini sebahagian daripada perancangan dia. So, kalau benda ni disiasat dan terbukti benar, maka jelas, tuan-tuan, bahawa pendakwaan terpilih itu akan juga didapati benar. Maknanya, saudara,
banyak benda akan terbongkar. Begitu juga dengan pelantikan Tommy Thomas ini, tuan-tuan pun tahu ianya adalah cadangan daripada kalau tak bapa, cadangan daripada anak, iaitu Lim Kee Siang dan Lim Guan Eng merupakan apa nama Lim Guan Eng merupakan Tommy Thomas itu adalah peguam kepada Lim Guan Eng yang diangkat menjadi peguam negara. Jadi sudah pastilah kalau benda ni disiasat, memang ianya tidak akan menguntungkan baik Lim Kee Siang, baik Tommy Thomas. Dan jangan lupa juga bila dibuang ataupun dipaksa Tun Raus untuk meletakkan jawatan, siapa yang ganti, tuan-tuan? Yang ganti ialah Tan Sri Richard Malanjun. Tan Sri Richard Malanjun, Ketua Hakim Negara yang dipilih bukan daripada cadangan Jack. Jack mencadangkan kepada Tun Dr. Mahathir untuk melantik Datuk Seri Azhar sebagai Ketua Hakim Negara. Tetapi Tun Mahathir tak terima cadangan Jack. Dia sepatutnya minta supaya Jack mencadangkan nama lain. Tetapi mereka tidak pun meminta Jack memberikan cadangan nama lain. Sebaliknya, Tun Mahathir mengikut cadangan yang tidak berperlembagaan daripada Peguam Negara Tommy Thomas supaya dilantik Tan Sri Richard Malanjun. Richard Malanjun bila bersara, tuan-tuan, dia dilantik menjadi chairman Berjaya Land. Kita pun tahu Berjaya ni di bawah Tan Sri Vincent Tan, merupakan salah seorang daripada orang yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Dan selepas dia duduk dalam pengurusi Berjaya Land, tuan-tuan, ketika berlakunya pilihan raya di Sabah, dia naik sepentas dengan pemimpin DAP. Ini bekas Ketua Hakim Negara. Nampak sangat memang ada political inclination terhadap DAP. Jadi kalaulah kerjasama dengan PH diteruskan oleh BN dan RCI ini, kita tengok itu sebab sampai sekarang ni susah sikit nak kick off RCI ni. Kerana untuk Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Azalina nak yakinkan kabinet ini untuk melaksanakan RCI pun bukan satu perkara yang mudah, kerana ianya akan buka balik apa yang Lim Guan Eng buat, apa yang Lim Kee Siang buat. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, dia cukup berhati-hati. Bukan hanya Datuk Aziz Rahim nak dilantik sebagai pengurusi Kedah pun terpaksa di hold kerana ada beberapa perkara berkaitan dengan kes-kes yang dihadapi oleh Datuk Seri Aziz yang menyebabkan Jabatan Peguam Negara menasihati supaya di KIB dulu. Sebenarnya sama jugalah dengan Lim Guan Eng, sepatutnya duduk dalam kabinet, tetapi disebabkan dia juga berhadapan dengan kes, Datuk Seri Anwar bukan hanya tidak melantik Aziz Rahim, tetapi Lim Guan Eng juga, tuan-tuan, untuk makluman saudara, tidak dilantik di dalam kabinet. Yang ni ramai yang kena faham, sebab Lim Guan Eng juga berhadapan dengan kes terung, kes Banglo. Ini pun sama juga, tuan-tuan. Kalau disiasat RCI ni, terbongkarlah bahawa walaupun ada 60 saksi yang sudah ready untuk dipanggil oleh pasukan pendakwaan, kita ada 25 yang dah dipanggil, ada 35 lagi belum dipanggil. Namun akhirnya walaupun dah tukar Ketua Hakim Negara, dah tukar Peguam Negara, tuan-tuan, akhirnya kes Lim Guan Eng digugurkan. Jadi kalau dibuat RCI ini, ianya tidak akan menguntungkan Lim Kee Siang, begitu juga dengan Lim Guan Eng. Dan salah satu dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, terdapatnya campur tangan eksekutif oleh Tun Dr. Mahathir, dan terdapatnya pendakwaan terpilih. Kes Datuk Seri Najib juga pendakwaan terpilih. Kes Lim ini
kes Datuk Zahid juga 87 pertuduhan, pendakwan terpilih. Bila Datuk Zahid nak kena dakwa? Tak ada kena-mengena pun nak kena dakwa, tuan-tuan. Tetapi selepas dia dipanggil, sebelum dia pergi Mekah, dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir minta dia supaya bubarkan UMNO. Tun Dr. Mahathir minta dia supaya masuk bersatu. Dia tak nak. Dia balik pada Mekah, tuan-tuan. Lebih kurang dalam 10 hari selepas tu, dia berhadapan dengan 87 pertuduhan, tuan-tuan. Pendakwan terpilih lah. Bukti yang paling jelas, kes yang Datuk Seri Zahid dah lepas di Shah Alam di bawah Hakim Yazid. Hakim pun, tuan-tuan, boleh fikir. Ketika sesi pembicaraan, prosiding mahkamah berjalan, bila Hakim tanya dengan pegawai SPRM, dalam laporan polis ni, saudara, laporan SPRM ni, dua nama. Pertama, laporan polis dibuat ke atas Datuk Hishamuddin Tun Hussein, dan yang kedua, dibuat ke atas Datuk Zahid. Jadi Hakim tanya, kenapa hanya Datuk Zahid yang disiasat? Kenapa Hishamuddin Tun Hussein tak disiasat? Saya ada dalam mahkamah pada ketika itu. Jawapan daripada pegawai penyiasat SPRM ini, arahan pihak atasan. Maknanya apa? Ada campur tangan politik. Politically motivated prosecution. And boleh dianggap sebagai berniat jahat. Malicious prosecution. Jawapan dia, pihak atasan arahkan saya untuk siasat Datuk Zahid sahaja. Maknanya apa? Kenapa tak siasat Hishamuddin Tun Hussein? Sebab ketika itu Hishamuddin membantu Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan masih ingat kan? Bila time dia ni ahli UMNO. Bila Mahathir ada masalah dengan Arab Saudi, ni kita ke Arab Saudi ni. Ketika itu Hishamuddin tak pasal-pasal offer untuk membantu Kerajaan Pakatan Harapan untuk memulihkan kerjasama dengan Arab Saudi. Memang dia ni memang baik dengan Saudi, tuan-tuan. Itu kita tak nafikan. Sebab dulu untuk berurusan hal-hal dengan Saudi ni, Datuk Najib menghantar Hishamuddin. Itu sebab memang hubungan dia dengan putera mahkota Saudi memang rapat. Kita tak boleh nafikan. Memang rapat. Jadi saudara, ini tuan-tuan kena faham. Itu tuan-tuan memang kena faham. Sama juga, takkah kita pelik, tuan-tuan? Macam mana orang nak nafikan bahawa pendakwan ke atas Datuk Zahid pendakwan terpilih? Kita lihat Datuk Zahid ketika disoal salah seorang daripada pihak pendakwaan punya saksi, David Tan. Bila ditanya, selain daripada Datuk Zahid, siapa lagi yang menerima? Sebab dia kata dia sebenarnya bagi duit pada banyak orang. Dia bagi sumbangan dana politik punya pada ramai orang. Jadi dia tanya, siapa lagi? Peguam Datuk Zahid, Datuk Zaidi bertanya dengan David Tan, siapa lagi yang anda bagi sumbangan dana politik ni? Jawapan daripada David Tan, dia bagi 2.6 juta ringgit kepada Tun Dr. Mahathir melalui Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ni anak saudara Tun Dr. Mahathir, nama dia Puan Sri Yasmin, suami dia. Kalau itu 2.6 juta. Dia duk cakap 2.6. Last rupanya dia yang dapat 2.6. Tapi bukan bilion lah, juta. Kedua, tuan-tuan, ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun terima 1.3 juta. Hishamuddin Tun Hussein terima. Khairi Jamaluddin terima. Pegawai-pegawai Hishamuddin pun terima. Siapa lagi? Hanifah Aman terima. Syafiq Abdal terima. Tapi bila yang lain ni terima, ianya dipanggil political donation, sumbangan dana politik. Tapi bila Datuk Zahid terima, ianya dipanggil sebagai rasuah. Ini yang dipanggil sebagai ada two sets of law. Ini yang kita panggil sebagai law of the jungle zaman Tun Dr. Mahathir. Yang ni nak kena betulkan, tuan-tuan. Jadi bagi saya, bila Datuk Zahid meminta supaya
dia tulis representasi kepada peguam negara. Memang berasas. Sebab apa? Memang berlaku pendakwaan terpilih. Buktinya dah ada depan mata. Hakim Yazid akhirnya buang kes ni. Tak ada prima facie pun, tuan-tuan. Memang politically motivated, memang malicious prosecution dan selective prosecution. Jadi kalaulah contohnya kalau Lim Kit Siang tak puas hati, contohnya Lim Guan Eng, ketika zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, Mahathir melindungi dia. Kes Banglo, dia tanda tangan satu tanah. Tanah ni milik Magnificent Emblem. Dia punya toke dia, board of director dia Pang Likun. Pang Likun ada sebuah banglo bernilai 4.27 juta. Bila Lim Guan Eng sign, tukar status tanah daripada tanah pertanian ke apa, tukar kepada komersial, tuan-tuan. Lim Guan Eng diberikan rumah banglo ni 4.27 juta nilai dia dapat dengan harga hanya 2.8 juta, tuan-tuan. Ini kes sebiji macam kes Datuk Seri Herutoyo. Tapi walaupun Lim Kit Siang dah lupa mungkin, buruk-buruk BN ni, walaupun Herutoyo tu bekas Menteri Besar UMNO, dia tetap masuk penjara, tuan-tuan. Dia tetap berhadapan dengan kes di mahkamah. Dia menjalani hukuman, cuma dia kelakuan baik, dia keluar awal sikit daripada tempoh. Itu semua orang, semua banduan pun sama juga, tuan-tuan. Tapi tak tahulah, dia tak mohon apa yang dipanggil sebagai royal pardon. Dia tak mohon. Jadi saya nak beritahu, tak ada pun kita dah berkawan dengan DAP, kita dah berkawan dengan Pakatan Harapan, kita kalau boleh elaklah nak bercerita benda ni. Tapi pasal Lim Kit Siang lupa, dan ramai orang confuse. Kenapa? Macam contoh macam Iswardi Murni pun, dia confuse. Dia kata Lim Kit Siang ini memberi nasihat. Saya nak beritahu Iswardi, jangan naif sangat. Kita tahulah dia baik dengan seorang kawan dia tu dalam kerajaan. Kita tahu hubungan rapat. Kita pun tahu juga hal dalaman PKR ni. Tapi sebaik-baiknya kita nak elak daripada sentuh kawan-kawan dalam PKR. Kita pun tak nak sentuh kawan-kawan dalam DAP. Sebab saya anggap bahawa orang macam Hassan Karim, orang macam Ramasamy, orang macam siapa nama, Lim Kit Siang, semua ada kepentingan. Cuba kalau Pakatan Harapan ni bila merintah, Iswardi pun ada tempat dalam kerajaan. Mungkin dia pun lebih berhati-hati daripada berkata-kata. Jadi saya tak nak sentuh lah, kalau boleh saya tak nak sentuh kawan-kawan. Kita dah duduk dalam satu pasukan. Kita kena belajar macam mana cara kita benci macam mana pun dengan kawan-kawan kita ni. Kita kena sedar kita memerlukan satu sama lain untuk kekal dalam kerajaan. Mungkin korang tak suka dengan Datuk Najib, mungkin kita orang pun tak suka dengan Lim Kit Siang, dengan Lim Guan Eng. Mungkin saya bagi contoh. Tapi kalau boleh, elakkan daripada menonjolkan ataupun highlight kita punya perbezaan. Kita dah duduk dalam satu pasukan, belajarlah untuk telanlah, tak suka macam mana pun. Saya dulu pun macam-macam cakap tentang Datuk Seri Ibrahim. Saya pun macam-macam cakap tentang Rafizi pun macam-macam cakap pasal Datuk Najib. Rafizi pun macam-macam cakap pasal Datuk Zahid. Datuk Seri Anwar pun cakap macam-macam pasal Datuk Najib. Tapi alhamdulillah pemimpin ni, mereka dah belajar untuk mengelak daripada membangkitkan perbezaan. Kita sekarang ni highlightkan titik persamaan. Ini kena penting. Kita kena highlightkan titik persamaan. Kalau nak kerajaan ni lama, kalau macam saya tengok alhamdulillah kawan-kawan di AP yang lain,
generasi muda, generasi bukan dinosaur lah, generasi yang lebih pragmatik ni, mereka boleh terima kerjasama baru ni. They are learning very well and very fast, kan? UMNO pun belajar juga. UMNO pun belajar. Mungkin Datuk Fuad sikit marahlah dengan Lim Kit Siang sebab dia sentuh pasal Datuk Najib. Sebenarnya bukan Lim Kit Siang ni takut dengan Datuk Najib kerana takut UMNO kuat. Itu pandangan Datuk Fuad lah. Datuk Fuad berhak untuk mempunyai pandangan. Tapi saya punya pandangan, Lim Kit Siang tak bimbang UMNO kuat sebenarnya. Dia tak bimbang. Yang dia tak nak Datuk Najib dapat pengampunan. Kerana bila Datuk Najib dapat pengampunan, dia punya nama belum bersih, tuan-tuan. Dia belum bersih. Dia hanya dapat pengampunan. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pengampunan. Jadi macam mana cara nak bersihkan nama? Nak bersihkan nama kena melalui RCI. RCI inilah, saudara, kalau kerjasama antara kerajaan BN dengan PH diteruskan, RCI ke atas buku Tan Sri Tommy Thomas diteruskan, habis semua terbongkar. Itu sebab Lim Kit Siang tak nak, tuan-tuan. Kita pun faham. Kita pun tak naklah tegur Lim Kit Siang lebih-lebih. Sebab dia ni orang yang dihormati di kalangan pemimpin DAP. Kan? Walaupun dia kata dia dah pencen, tapi saya rasa belum selesai lagi tu. Belum selesai lagi. Dia masih lagi memberi pandangan-pandangan. Saya setujulah dengan pandangan Dr. Fuad supaya Lim Kit Siang bagi peluang untuk YB Anthony Loke mentadbir DAP buat dengan acuan baru, tanpa sebarang gangguan. Saya bersetujulah. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Fuad. Tapi nak buat macam mana? Kita ni negara demokrasi. Semua orang berhak untuk memberikan pandangan. Cuma itulah, daripada saya tak payah cerita pasal Lim Kit Siang, kenapa Lim Kit Siang ni takut sangat, kan? Datuk Seri Najib dapat pengampunan, tuan-tuan, sebenarnya kalau nak ikutkan, pemimpin DAP pun dia boleh tahu pengaruh Datuk Seri Najib tu kuat. Dia tahu pengaruh Datuk Seri Najib tu kuat. Dan pengaruh Datuk Seri Najib boleh tarik undi orang Melayu. Yang hari ni BN pun, tuan-tuan kena terima hakikat, tuan-tuan. Kita dapat sokongan orang Melayu. Walaupun Lim Kit Siang kata punca UMNO kalah ni ialah kerana Najib. Betul. Memanglah kerana Najib. Kerana Najib lah merupakan aset UMNO pada ketika itu. Kita nak jual UMNO semenjak 2008 dah tak boleh. 2008 punya pilihan raya nak jual UMNO tak laku, tuan-tuan. Sebab dah merosot. 2013 saudara kita jual Datuk Najib. Itu sebabnya 2013 pembangkang termasuklah Lim Kit Siang, Lim Goh Eng, mereka menyerang Datuk Seri Najib kerana dia tahu bahawa Datuk Seri Najib boleh memberikan impak, memberikan kekuatan kepada Barisan Nasional. Dan mereka, walaupun Datuk Seri Najib dah duduk dalam penjara pun, mereka masih serang Datuk Seri Najib. Sebab apa? Cuba tengok pilihan raya lepas 2022. Kenapa Datuk Seri Najib dah masuk penjara pun mereka tetap serang Datuk Seri Najib? Sebab mereka tahu di mana kekuatan Datuk Seri Najib tu masih wujud. Aura dia masih kuat. Saya tahulah kalau misalnya hari ini Datuk Seri Najib duduk di luar, dia akan bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia akan bantu Datuk Seri Zahid. Dia memang suka buat kerja-kerja turun ke bawah. Sepatutnya ianya akan membantu juga DAP. Tetapi kena faham, concern Lim Kit Siang ialah kes RCI ni. Kalau RCI ni berjalan, tuan-tuan, memang terbongkar semua benda. Dan yang akan terkesan ialah legasi Lim Kit Siang lah. Termasuklah Lim Goh Eng. Nak buat macam mana? Sebab peguam dia yang menjadi peguam negara. Tuan-tuan. Jadi kena faham benda tu. Kena faham. Kenapa mereka ni membuat kenyataan yang seolah-olah macam nak tengok kerajaan perpaduan ni berpecah belah.
Takkanlah Lim Kit Siang tu bodoh sangat tuan-tuan, tak tahu pengaruh Datuk Seri Najib. Kalau Datuk Seri Najib ni dia suruh UMNO move on, tinggalkan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, kalau Datuk Seri Najib ni tak ada apa-apa pengaruh, Lim Kit Siang pun tak sibuk duk balon Datuk Najib je dulu. Ratik Datuk Najib je. Walaupun dah masuk penjara pun Najib. Jadi kita tahulah bahawa sebenarnya memang Datuk Seri Najib boleh memberikan impact. Cuma kita minta Lim Kit Siang, kan, letaklah kepentingan peribadi ni ke tepi sikit, kan. Fikirlah, think for our nation. Fikir tentang masa depan kita. Memang betul akan ada orang tak puas hati kalau Datuk Seri Najib mendapat pengampunan diraja. Tapi ini bukan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong. Kerana Yang di-Pertuan Agong tidak terikat dengan cadangan daripada lembaga pengampunan, tuan-tuan. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim memang duduk dalam lembaga pengampunan, kedudukan dia sebagai Menteri Wilayah, dia boleh letak proksi dalam lembaga pengampunan. Peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin duduk dalam lembaga pengampunan. Tiga orang yang dilantik oleh Kebawah Duli Tuanku duduk dalam lembaga pengampunan. Kalau semua sekali 6 orang ni kata jangan bagi pengampunan, kalau Tuanku nak bagi pengampunan, tak ada orang boleh kata apa. Ni kena faham. Sama juga kalau 6 orang ni semua minta supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan, kalau Tuanku tak nak bagi pengampunan, tak dapat pengampunan, tuan-tuan. Itu sebab saya di Tanah Suci Mekah ni, tuan-tuan, kami ni doa kami satu je. Selain daripada doa peribadi, doa kami ialah supaya Datuk Seri Najib, kita minta supaya Kebawah Duli Tuanku dibuka pintu hati dia untuk mengampunkan Datuk Seri Najib. Dan kita doakan semoga di Tanah Suci Mekah ni, kita doakan semoga Allah jauhkan pemimpin kita daripada fitnah, kan? Dan kalau boleh kita minta semoga Allah gugurkan semua sekali pendawan terpilih ke atas pemimpin-pemimpin UMNO, termasuklah Datuk Zahid, Tan Sri Syarif Samad, segala macam. Tan Sri Syarif dah lepas dah. Saudara Datuk Aziz Rahim, Bung Mokhtar. Saya sendiri pun, saya buat laporan SPRM ke atas Amhari pun kena sebulan penjara. Harap-haraplah kita dapat lepas. Dan kita pun kena adil kepada DAP. Kita pun tahu bahawa kes terowong ni Mahathir pun tahu. Tapi ketika Mahathir bersama dengan Lim Guat Eng, dia tak dakwa lah Lim Guat Eng. Sama juga Muhyiddin pun tahu. Ketika tu dia Menteri Dalam Negeri. Tapi masa Muhyiddin bersama Lim Guat Eng, dia tak dakwa Lim Guat Eng. Dia tak dakwa Syed Saddiq. Tapi bila Syed Saddiq keluar daripada Bersatu, Lim Guat Eng bukan lagi bersama dengan Bersatu di dalam Pakatan Harapan, tiba-tiba Lim Guat Eng dan Syed Saddiq berhadapan dengan pendakwan terpilih. Kita pun doa semoga Lim Guat Eng dan juga Syed Saddiq digugurkan pendakwaan terpilih ke atas dia. Kalau boleh clearkan semua sekali pendakwaan terpilih ni, we start fresh, reset semua sekali. Jangan ada lagi pendakwaan terpilih ni, tuan-tuan. Kalau boleh lah, kalau boleh kita boleh berdoa, tuan-tuan, terpulang kepada Allah Ta'ala untuk memakbulkannya. Lim Kit Siang kata Najib tidak akan membantu menguatkan UMNO. Adakah Kit Siang takut UMNO semakin kuat sekiranya Datuk Seri Najib dibebaskan? Okey, ini soalan ni tadi saya dah jawab. Saya dah jawab. Saya tak nampak Kit Siang takut UMNO kuat, tuan-tuan. Dia lebih concern pasal takut pertukaran hakim punya kes dulu. Hakim dilantik tidak melalui proses Judicial Appointment Commission, tentang pelantikan peguam negara, tentang pendakwaan terpilih yang berlaku. Yang ini yang dia bimbang. Kita pun fahamlah. Sebenarnya bukan setakat Lim Kit Siang juga. Kita tengok macam Ismail Sabri. Kita tak boleh cakap hanya orang DAP je yang loose gun ni.
Ismail Sabri pun salah seorang daripada yang boleh saya kategorikan sebagai loose gun. Kerja dia asyik cerita tak baik je pasal kerajaan perpaduan ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Dan dia masih ada hasrat, tuan-tuan. Kalaupun tak dapat jadi Perdana Menteri, dia berhasrat supaya melihat orang yang dekat dengan dia, orang yang bersekongkol dengan dia, boleh jadi Perdana Menteri, supaya dia tak jadi kluster mahkamah. Ini kena faham, tuan-tuan. Jangan lupa, Jana Wibawa 2 coming soon. Kita baru tengok movie Jana Wibawa 1. Kita belum tengok lagi movie Jana Wibawa 2, tuan-tuan. On the way. Kita tak campur tentang urusan Jabatan Peguam Negara. Jadi kita tak tahu bila exactly Peguam Negara ni nak melakukan pendakwaan ke atas orang-orang lain. Kadang-kadang kita tengok dia orang ni buat kenyataan-kenyataan yang mengarut. Ada soalan pasal kenyataan Ismail Sabri? Mungkin kita boleh ulas. Kita boleh ulas kenyataan Ismail Sabri. Apa Ismail Sabri cakap? Datuk Seri Ismail Sabri kata kerajaan perpaduan Pakatan Harapan dan UMNO merupakan kerajaan kahwin paksa. Tunggu masa untuk jatuh dan berpecah. Ismail Sabri kata kerjasama antara BN dengan Pakatan Harapan ni umpama kahwin paksa. Dia kata tunggu masa nak berpecah. Sebenarnya yang terpaksa ni orang-orang yang dah merancang lengahkan pilihan raya. Ni apa sebab pula ada helmet ni? Orang yang merancang lengahkan pilihan raya dengan harapan supaya UMNO tak cukup numbers. Last kali terpaksa bekerjasama dengan Bersatu, bekerjasama dengan PAS. Dan last kali Bersatu dan PAS boleh diktat dia nak Ismail Sabri kembali menjadi Perdana Menteri. Orang macam ni, tuan-tuan, sudah pastilah dia tak nak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia tak ada peluang nak menjadi Perdana Menteri. Kalau itu hari, saudara, UMNO mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Bersatu. Dia masih lagi ada peluang. Tuan-tuan kena faham ni. Itu sebab kita tengok sekarang ni ada cerita 15 orang nak sanggup sampai nak letak jawatan. Ni saya nak betulkan sikit, tuan-tuan. Saya dah dapat info terkini. Rupa-rupanya perkara 48 tak silap saya telah dipinda. Kalau dulu Atta Lompat Parti, selepas pindaan Atta Lompat Parti ni, ada satu pindaan perkara 48 tak silap saya. Seseorang ahli parlimen yang tergugur ataupun meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen, dia kena tunggu 5 tahun baru boleh bertanding balik. Tetapi selepas Akta Lompat Parti tu dibentangkan, saudara, mereka buat pindaan perkara 48 tu. Dan ini menyebabkan, saudara, seseorang yang melepaskan jawatan, contohnya kalau Isyamuddin Tun Hussein ke, Ismail Sabri ke, dia letak jawatan sebagai ahli parlimen, dia boleh bertanding atas tiket Bersatu, tak payah tunggu 5 tahun. Sekarang baru masuk akal lah, tuan-tuan. Kenapa ada kabar angin? Ni kabar angin, kabar angin. Bukan betul. Kabar angin. Cuma sampai ke Saudi angin dia. Kabar angin mengatakan bahawa 15 orang ni nak keluar, nak letak jawatan dan sanggup buat pilihan raya semula. Nampak gaya macam dia orang ni confident sangat. Confident sangat boleh menang. Dan kita pun tahu ada usaha untuk pancing kawan-kawan kita di Sarawak sampai tawarkan jawatan Perdana Menteri kepada Sarawak. Tapi jangan bimbang, tuan-tuan. Mereka mungkin ada 1-2 orang yang mungkin mereka boleh pengaruhi. Tetapi di Sarawak ini yang paling berkuasa, saudara, ialah Datuk Seri Abang Johari ataupun Datuk Patinggi, Premier kita, iaitu Datuk Patinggi Abang Johari Haji Openg.
Mungkin yang itu dia payahlah tuan-tuan nak mempengaruhi. Kerana tempat tinggi sudah pastilah ada pendirian dia yang tersendiri. Dia pun tahu siapa geng-geng Muhyiddin dan sebagainya. Okey. Jadi tentang Ismail Sabri ni saya nak beritahu, memang betul lah dalam rumah tangga, kalau dia ambil contoh rumah tangga, kalau ambil contoh rumah tangga, memanglah kalau tak bercinta, kan, kahwin, kalau ikut teori, atas buku, atas kertas, kan, memang tak boleh nak bahagia. Dan perkahwinan tu tak kekal lama. Tapi saya nak beritahu, ramai je yang kahwin paksa ni. Yang kahwin paksa. Ramai yang kahwin paksa. Ramai yang kahwin paksa, keluarga yang satukan. Tapi bila dah kahwin, berputik cinta. Kadang-kadang yang macam ni, kan, lebih lama bertahan daripada bercinta bertahun-tahun, last kali kahwin, dah kahwin pula, laki main bini orang pun ada juga. Nak beritahu lah. Saya tak cakap siapa. Tak ada. Saya nak beritahu, dalam perkahwinan ni, kan, jodoh, ajal, maut di tangan Allah Ta'ala. Contohnya lah jodoh antara Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin, kan? Walaupun ada perjanjian, last kali, bukan setakat Ismail Sabri tak ikut cakap parti, cakap Muhyiddin pun dia tak ikut juga. Ada perjanjian tu. Jangan lupa. Maknanya, walaupun nikah suka sama suka, belum tentu juga berkekalan, kan? Walaupun merancang supaya UMNO tak cukup kursi, tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, last kali, tuan-tuan, Allah Ta'ala, tunjukkan. Walaupun UMNO boleh memilih untuk bersama dengan Bersatu dan PAS untuk bentuk kerajaan, cukuplah, cukup, jomlah. Tapi last kali Allah Ta'ala takdirkan, supaya UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Cuma sebagai seorang Perdana Menteri, kalau Ismail Sabri ni cerdik lah, kan? Dia kena belajar banyak dengan YB Anthony Loke, kan? Kalau dia cerdik, dia tak keluar kenyataan bodoh macam ni. Sekarang baru saya faham kenapa tuanku kabar angin. Tuanku kata Ismail Sabri ni sama je dengan, ni bukan tuanku cakap, saya dengar kabar angin. Mungkinlah, antara sebab kenapa dengar cerita, tuanku marah dengan Mak dengan Muhyiddin ni, kerana kononnya dengar cerita tak betul ni tuan-tuan. Dengar cerita katanya dua-dua ni sama penipu. Tuan-tuan, dua-dua ni sama penipu. Last sekali mereka menipu satu sama lain sendiri. Itulah nak kena faham. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, walaupun mereka merancang, harap boleh dapat jadi Perdana Menteri balik, last sekali akibat daripada perancangan dia, kemudian ditambah dengan kluster-kluster, macam-macam kluster yang mensabotaj UMNO. Last kali UMNO dah lah tinggal 26 kursi, campur dengan BN yang ada 4, Last kali apa jadi tuan-tuan? Last kali yang berangan nak dapat jadi Perdana Menteri balik pun tak dapat. Marah tak dia? Mesti dia marah, sebab dia pun tak duduk dalam kabinet. Cuba kalau dia diberikan jawatan Menteri Mentor oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, agak-agak ada tak dia keluar kenyataan popet kata apa, ini apa ni, cinta terlarang ke apa benda ke? Tentu tak ada. Sebab tak dapat jawatan, tuan-tuan. Tak dapat apa yang diinginkan. Dan lagi bahaya, dah tiba masa nak jadi kluster mahkamah. Ada seorang ni tuan-tuan. Tak jauh juga. Ada lagi di Kota Bekah dan tak balik-balik.
Dan silap-silap air bulan, dia dah tahu balik pun akan jadi kluster mahkamah, mungkin tak balik-balik. Saya tak cakap, saya tak rujuk pada mana-mana insan yang hidup ataupun yang telah mati. Tapi itulah realiti dia, tuan-tuan. Itu sebab kalau tak nak dianiaya orang, gunalah resmi Datuk Seri Najib. Itu pun Datuk Seri Najib, walaupun dia tak aniaya orang, walaupun dia terlalu soft, dia tak nak letak pasir kat periuk nasi orang, dia tak adalah mendakwa anak-anak Mahathir, dia pun tak buat angkara mendakwa Muhyiddin. Muhyiddin ni patut dah boleh kena treason, tuan-tuan, bila dia buat kudeta dulu. Begitu juga dengan Zeti Akhtar Aziz, begitu juga dengan Tan Sri Abu Kasim. Itu semua sekali yang terlibat tansi-tansi yang buat kudeta ni, saudara, dia orang ni semua boleh kena treason ataupun boleh didakwa kerana cuba menumbangkan sebuah kerajaan yang dipilih secara demokratik. Datuk Seri Najib tak buat. Last kali dia menjadi mangsa. Tapi tak apa, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak akan menguji Datuk Seri Najib lebih daripada ujian yang mampu dia hadapi. Saya yakin semua ni ada hikmah. Kurang-kurang, tuan-tuan, Datuk Seri Najib ni, dia ni semua, dia baik dengan semua orang. Dia ingat semua orang baik macam dia. Sekarang ni kurang-kurang dia tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Yang mana yang dia ingat budak dia, mana yang dia ingat orang dia. Last kali orang tu masukkan dia dalam penjara. Pun ada juga. Saya tak rujuk pada sesiapa, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ada lagi soalan? Okey, Tok. Ya. Kita bakal berdepan dengan N6 negeri. Kenapa pemimpin veteran senior dalam kerajaan perpaduan mengkritik antara parti secara terbuka di media? Itu saya rasa saya dah jawab tadilah. Sebenarnya ini bukan pendirian parti-parti tersebut, bukan pendirian DAP, bukan pendirian UMNO. Kalau tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh contohnya siapa nama? Ismail Sabri, itu bukan pendirian UMNO. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Isyamuddin Tun Nusin, itu bukan pendirian UMNO. Jadi kena fahamlah, tuan-tuan, kena faham. Okey, sama jugalah yang Ramasamy keluarkan, Hasan Karim keluarkan, itu bukan pendirian parti mereka. Jadi jangan kita tolak pemimpin DAP, tolak pemimpin PKR kerana satu dua orang yang buat kenyataan yang mengguris hati kita. Sebab masing-masing ada kepentingan masing-masing. Masing-masing ada kerisauan, kebimbangan masing-masing. Itu hak dia. Kita pun tak boleh nak nafikan hak Lim Kit Siang untuk bersuara. Biarlah dia bersuara. Cuma kita patutnya tak perlu jawab kenapa dia buat macam tu. Tapi bila dia dah buat macam tu berterusan, terpaksalah kita jawab akhirnya. Kan tak cantik tu, Okey? Okey, Tok. Rakyat sudah nampak bahawa UMNO bukan lagi payung untuk melindungi perjuangan orang Melayu. Sebaliknya sekarang menumpang payung, iaitu parti lain pula. Demikian dia pengurusi UMNO Selangor Tan Sri Omar. Ini ayat-ayat manusia yang kecewa lah. Norma ni dia kecewa sebab yalah, dia tak dapat jadi calon, Dah berpuluh tahun dia jadi calon, Tak dapat jadi calon sekali, dia sabotaj parti sampai kena pecat, Mula-mula kena gantung je, tapi dia minta supaya dipecat. Maknanya hati dia pada parti ni dah tak ada. Dan saya begitu yakin dia akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri tak lama lagi. Jadi apa juga keluar daripada mulut Norma ni sudah pastilah akan menguntungkan Perikatan Nasional, Sudah pastilah dia nak berkempen untuk Perikatan Nasional sebab dia sendiri keluar kenyataan mengatakan dia bersedia untuk berkempen untuk pihak PAS, berkempen untuk pihak Bersatu. Perikatan Nasional lah tu, Biarkan si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Okey? Ada lagi? Okey, Tok. Datuk Seri Azalina mengatakan pemimpin penting diri. Ya. Jadi ejen dalaman perpecahan apabila tidak dipilih jadi calon. Apa langkah kepimpinan UMNO untuk mengelak
perkara sama berulang pada PRN akan datang? Okey, kalau kita lihat, kita dah hidu benda-benda ni berlaku awal. Itu sebabnya kita tengok tindakan diambil untuk menggugurkan orang macam Syahidan Kasim digugurkan, Norma digugurkan. Kerana kita dah tahu diorang ni loyalty pada UMNO tak ada. Ada juga yang digugurkan. Buruk-buruk Datuk Seri Tajuddin ni, saya nak beritahu Datuk Seri Tajuddin ni 3 kali dia di-offer untuk masuk PAS, untuk bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dia tolak. Jadi saya haraplah satu hari nanti kita perkenankanlah supaya dia dibenarkan untuk masuk UMNO balik. Kerana bila dia tolak untuk menyertai parti lain tu, maknanya sayang dia pada UMNO tu ada. Buat silap ni macam saya lah. Saya ni apa dulu saya tak cakap pasal Presiden kan. Jadi kalau saya boleh diampunkan, saya harap Datuk Tajuddin pun istiqamah lah. Bantulah UMNO ni melalui cara kalau tak ada jawatan dalam UMNO, bukan ahli pun tak apa. Yang penting bantu UMNO ni. Saya yakin sikit hari lagi pemimpin-pemimpin UMNO ni lembut hati, dia akan bagi Datuk Tajuddin masuk balik. Saya kagum lah kerana dia kata dia nak mati dalam UMNO. Saya harap lebih ramai orang-orang UMNO mencontohi Datuk Seri Tajuddin Rahman ni, InsyaAllah. Okey? Okey Dok, Wee Ka Siong menyerang kerajaan perpaduan secara terbuka. Apa beza kritik dan beri pandangan? Kenapa? Ini kita kena faham lah. Kita kena faham. Sebenarnya awal lagi lah Datuk Seri Wee Ka Siong ni nampak dia punya tak betul sebab dia tanda tangan aku janji. Dia tahu kuasa yang ada pada ketua parti yang telah pun dia berikan melalui aku janji yang dia tanda tangan. Dia tak sepatutnya tanda tangan SD untuk memberikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi akibat daripada SD yang dia tanda tangan ni, sudah pastilah orang dah tak percaya kat dia. Bila orang dah tak percaya kat dia, macam mana dia nak jadi menteri di bawah kabinet Anwar Ibrahim, sedangkan dia memberikan SD kepada Muhyiddin Yassin. Jadi bila tak jadi menteri ni, kita nampak seolah-olah macam dia ni jadi pembangkang. Sebenarnya boleh je nak bagi idea-idea yang bernas terus kepada YB Anthony Loke kan, tapi dia mengambil keputusan untuk menggunakan media sosial. Mungkin dia rasa dengan berbuat demikian dia boleh lebih popular. Ini pun kita tak boleh nak kata apa, sebab ini hak dia sebab media sosial pun media sosial dia kan. Cuma bila dia buat macam ni, orang tahulah bahawa pendirian Presiden MCA ni bukan pendirian, bukan bererti semua MCA ni nak bertelaga dengan kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ini kekecewaan, frustration Presiden MCA kerana tidak berada dalam kerajaan. Besok lusa kalau tiba-tiba dia duduk dalam kerajaan, mungkin dia akan ambil pendekatan collective responsibility kan. Sekarang ni tuan-tuan nak buat macam mana? Kita berkongsi kerajaan. Bila berkongsi kerajaan ni tuan-tuan kan, kek tu jadi kecil, nak diagihkan kepada ramai orang, memang tak boleh kan. Itu sebab kita cakap itu hari menang je kat Johor tu, masa tu PKR dah down, Bersatu dah down, GTA dah down, semua orang dah down. Buatlah pilihan raya. Tapi apa ni Wee Ka Siong buat? Dia dalam kerajaan Muhyiddin, kerajaan Muhyiddin dan juga kerajaan Ismail Sabri. Patut dia bagilah nasihat supaya buat pilihan raya cepat. Kalau kita boleh memerintah secara bersendirian, mungkin kedudukan Datuk Seri Wee Ka Siong sebagai menteri masih kekal kan. Sekarang ni nak buat macam mana? Dia ada 2 kursi, itu pun di kawasan Melayu kan. Takkan nak ambil kota yang patut diberikan pada DAP bagi pada dia. So janganlah buat orang
serba salah. Memang susah kalau berkongsi ni tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kan? Itulah yang harga yang kita perlu bayar bila kita gagal untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Rakyat tidak memilih satu parti pun menjadi kerajaan. Rakyat nak supaya kita dapat seorang sikit, kan? Last kali terpaksa bergabung. Nak buat macam mana? Ini pilihan rakyat. Kemudian bila KWSP tak lulus, bila itu tak dapat, bila ini tak dapat, rakyat bising. Padahal dia yang buat keputusan macam ni. Kan? Itulah saya nak beritahu. Bukan kita yang pilih. Nak bekerjasama. Kan? Sama jugalah dengan Ismail Sabri ni. Yang menitahkan supaya kahwin walaupun dalam keadaan terpaksa. Kalau ikut bahasa Ismail Sabri, yang cukup mulia bahasa dia ni, dia tanpa sedari bahawa dia menghina keputusan kebawah-duli tuanku yang di Pertuan Agong. Patutlah tuanku marah. Ini kabar angin. Dengar cerita macam tuanku marah. Memang patut pun. Dia tak pandai jaga mulut. Tapi janganlah cakap macam kita bercakap. Kita bercakap ni kadang-kadang memanglah leza. Kalau tak leza, macam mana kau nak faham? Betul tak? Memang kita cakap ni leza sikit. Tetapi kau tu Perdana Menteri dulu. Bila kata kahwin paksa, macam tuanku arahkan supaya UMNO dengan PH kahwin paksa. Mana boleh keluar ayat macam tu? Sebenarnya tuanku minta supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan PH. PN tak nak. Sebab Muhyiddin tak nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia nak jadi Perdana Menteri. Dia tak kisah kalau Anwar jadi timbalan dia. Tapi Anwar punya parti ada 88 kerusi. Dia punya parti ada 73 ketika itu. Takkanlah Anwar nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Cubalah guna otak yang waras sikit. Betul tak?